Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel SCBO TV, which is trader yang sebenar. Terima kasih kepada semua yang subscribe channel ini, dan kepada yang belum, boleh tekan button subscribe untuk aku lebih bersemangat untuk share sebarang berkaitan SCBO. Pertama sekali aku nak mohon maaf lah sebab dah lama tak post video berkaitan dengan SCBO ni. Sibuk sikit, dan aku dah bertaubat geng. Aku berniat nak sebarkan lebih banyak info berkaitan SCBO selepas ni, dan sebab aku perasan lah dalam channel Tok SCBO TV masih ramai yang tertanya-tanya hala tuju SCBO trend, cara nak entry, nak tak SL kat mana, nak TP tak mana, dan juga banyak lagi lah berkaitan dengan entry SCBO lah. So nak ajak di Tok ni susah sikit, so aku plan aku nak switch ke YouTube untuk lebih mudah lah. So hampa semua jangan lupa subscribe dan tekan button loceng lah. So plan aku tahun ni aku bagi kepada 4 lah aku nak buat. So yang pertamanya aku akan cuba buat postmortem entry setiap hari lah. Aku tak boleh buat sebelum, nanti kena ada isu pula. So selepas market tutup, dan aku akan cubalah untuk analisa yang kat mana yang kita entry pada hari tu, dan sebab apa kita entry gagal, sebab apa kita entry berjaya. Kita letakkan nama sebagai postmortem entry lah, InsyaAllah lah. Dan keduanya kita cuba buat market review lah. Kita buat untuk predict apa akan jadi selepas ini ataupun selepas hari itu berdasarkan kajian Elliott Wave. Dan sebenarnya aku juga akan cuba untuk ajak berkaitan dengan teknik dan taktik entry. Aku pun tak pandai, dan aku cuma share lah apa yang aku buat berdasarkan pengalaman yang sikit lah, tak banyak lah. Adalah dalam 4 ke 5 tahun aku trade SCBO ni. Dan seterusnya yang keempat, Elliott Wave lah. Aku akan cuba ringkaskan pemahaman Elliott Wave dan untuk aplikasi ke dalam market SCBO ni, untuk kita tengok trend yang sebenar. Sebab kepuasan bila kita pakai EMA ataupun paling popular EMA lah, ataupun SMA, indikator lain tu dia lambat. Dia lambat bergerak berbanding dengan harga. So pada aku Elliott Wave lagi sesuai lah untuk kita tengok trend. Itu nanti kita pergi ke lebih lanjut lah berkaitan dengan Elliott Wave. Itu sajalah pengenalan awal aku lepas dah bertaubat ni. Semoga apa yang aku share lepas ni akan beri manfaat untuk kita semua lah, insyaAllah. So untuk tajuk hari ni, kepuasan dalam Tok lah, ramai orang tanya pasal inside bar zone, ataupun aku punya IBZ lah, ataupun selalunya aku ringkaskan IB saja. So inside bar zone ni sebenarnya dia adalah harami candle. Kalau mau faham harami candle kan, harami dia ada satu candle dan dia mengandung. Ni dalam bahasa Jepun dia harami adalah ibu mengandung lah. So ni tak kisahlah aku letak sini contoh color hijau, dan ini adalah candle merah. So kita buat satu zone lah. Sebelum zone lah, nak fahamkan harami candle tu, ni dia punya ibu dia. So ibu dia, dan dia mengandung anak dia lah. So ni valid sebagai harami candle. Kalau dia ada juga bullish, so ini bullish harami candle, dan juga ada bearish harami candle. Bullish harami candle tu dia tukar color lah. So ini adalah color merah, ini adalah color hijau. So inilah bearish harami candle. So tak kisahlah dia bullish ke bearish ke, yang penting ada yang sebatang yang besar ni mewakili mak dia. So ini mak dia, so ini anak dia, dan anak dia ni dia kena duduk dalam kandungan mak dia ni lah. So ni mak dia, kita letak satu box, kita buat box lah, box yang lebih jelas. Maksudnya mak ni dia mengandungkan anak dia. Itu kita valid sebagai harami candle. Tapi ada juga dipanggil dominant candle. Ada banyak pemahaman lah, harami candle, dominant candle. So ni dominant candle lah. So tak kisah, tapi aku lebih suka guna inside bar zone. So ni adalah inside bar zone. Dia inside lah. So anak ni duduk dalam candle kecil ni, duduk dalam candle besar. So dia bagi inside bar zone untuk aku mudah faham lah. Sebab aku selalu guna, apa nak panggil apa pun tak apalah, tapi aku dalam SCBO TV memang aku guna inside bar zone lah. So kalau orang sebut harami ke
ataupun inside bar tu benda yang sama saja. Itu adalah bar. So itu adalah candle. Candle ni dia tak valid sebagai zone lagi lah. So kita kena letak, nak jadikan dia zone, kita kena buat satu kotak kat dia lah untuk kita jadikan dia sebagai zone. Macam ni lah. So ini zone dia lah. Dan masih tak valid sebab zone dia mesti ada banyak candle lah. So kita kena ada syarat-syarat lah untuk kita menjadikan ataupun memvalidkan ini dipakai inside bar zone. Okay. Itu adalah pengenalan awal lah berkenaan inside bar zone ataupun harami candle. So harami candle bukan antena itu, kalau orang biasa guna teknik candle dia akan pakai lah harami candle. Harami candle dah muncul, so kita kena entry. So pada aku harami candle nak entry agak risiko sebab dia tak menggambarkan apa yang terjadi pada saat tu. Dia cuma ada ibu dan anak mengandung. So apa yang nak buat? So kita kena tengok lah. Sebab tu kita wujudkan dia sebagai zone. Dan aku dah ringkaskan contoh syarat-syarat untuk candle, untuk inside bar zone aku lah. Mungkin orang lain ada pemahaman yang berbeza, tapi aku dah tengok, dah analisa 2-3 tahun kebelakangan ni untuk SCPO, dan aku cuba ringkaskan inside bar zone ni apa syarat-syarat dia. So yang pertamanya dia kena ada satu mak. So ini mak dia. So aku dah libat kat sini mak. Dan yang syarat kedua, dia kena ada minimum mengandung 2 orang anak. So mak tadi dia kena mengandung 2 orang anak. So dalam bila ada mak ni, kita buat satu zone dan dia ada 2 orang anak dalam kandungan dia. So macam mana nak validkan benda ni? Syarat yang ketiga, anak ketiga atau seterusnya pecah. So anak ketiga ni lah, sama ada dia pecah atas ataupun dia pecah bawah. Okay, ini memvalidkan sesuatu inside bar zone tu valid lah. Okay, kalau selagi tak pecah, tak valid lah. Dia masih valid sebagai inside bar zone sebab dia dah ada 2 anak dia. So kita kena tengok lah mana candle mana yang pecah dulu. Itu untuk cara entry, nanti kita pergi ke next video lah. Ni cuma aku nak terangkan berkaitan dengan inside bar zone dan macam mana syarat-syarat dia lah. Dia kena ada seorang mak. Dia tak boleh ada banyak mak. So banyak mak tu dengan syarat, contoh kat sini lah, dengan syarat kat sini pun kalau mak dia yang sama tinggi dengan dia, okey lah. Sini ada, sini pun ada mak lagi kan. Mungkin ni candle hijau, ni candle merah kan. So aku cuba nak cakap formal lah. Kalau apa tak faham, minta maaf lah. Aku cuba dia lebih kepada utara. Tak apa kan. Kalau tak faham, beritahu lah, komen kat bawah. Adakah aku perlu untuk terus cakap formal? Aku rasa tergeliat lidah sikit lah. Cuma aku nak simplekan macam ni lah. Macam ni dia ada mak. Macam tadi kita kalau tak ada benda ni adalah mak lah. Kalau dia jadi macam ni, so ini adalah mak. Tapi bila sebelum tu dia dah wujud mak pertama, so ni mak dia lah. So ni bukan mak lah, so ni anak lah. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Lagi banyak sebenarnya dalam satu zone, dalam satu segway. Kita panggil segway sebenarnya, segway kecil lah. Lagi banyak anak dalam kandungan tu, lagi power dia akan naik dan dia akan turun. So kena follow candle by candle lah. Contoh dia, candle pertama bila dia turun, so dia buat satu. So kita buat satu kotak. Okey, candle kedua okey, masih valid sebagai inside bar zone. Candle ketiga, which is benda ni adalah anak kedua lah. So ni mak, anak pertama, anak kedua. So ini memvalidkan inside bar zone. Dan candle keempat, anak ketiga, mak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. So inilah memvalidkan inside bar zone tadi. Dan anak keempat masih dalam kandungan yang sama dengan mak yang pertama tadi. So masih valid lah. So itu adalah penerangan ringkas lah berkenaan dengan inside bar zone ni. So anak pertama, anak kedua, dan ni anak ketiga. Kamu boleh faham lah cara nak kenal pasti inside bar zone ni. Sebab sebenarnya dia sangat banyak kalau perpasan dalam TikTok lah yang aku share. Dalam sesi pagi 2 ke 3 inside bar zone ni akan muncul. Sesi petang lagi lah sebab dia masa yang lama, dia boleh 2.30 sampai pukul 6. So sangat lama dan mungkin
kalau tak banyak pun dia jadi lama dan dia padulah kalau dia naik ataupun dia turun. Dia tak sebenarnya satu candle satu candle, kadang dia ada 2-3 candle. Nanti kita pergi ke contoh lah. Mungkin dalam satu ni dia ada yang naik atas, yang naik bawah, yang naik atas lagi kan, apa semua kan. Tapi hampa kena buat satu box lah. Box tu maksudnya sebatang candle ni dia janji jangan pecah. Kalau pecah, something lah kita kena tengok cara entry nanti. So buat permulaan ni kita tengok cara kita nak faham apa itu inside bar zone dan syarat-syarat yang dia sebenarnya syarat ni aku buat sini aku tak pastilah, tapi aku perasan lah kalau bukan dalam syarat yang aku buat ni, which is benda tu kena ada 2 orang anak ataupun 3 orang anak, 4 orang anak ataupun 1 anak dah pecah, benda tu dia agak berisiko untuk hampa masuk. Okay, dia mesti kena ada 2 orang anak yang ketiga tu kalau minimum pun anak ketiga tu yang akan pecah, ataupun ke anak kelima keenam tu tak ada masalah lah, lagi lama lagi bagus lah. Dan dia sebenarnya adalah segway yang tak makan masa yang lama, mungkin 5 mungkin 10 minit ke 15 minit. Kalau lama sangat tu something wrong lah, mungkin ada lagi inside bar zone. Dalam inside bar zone nanti kita akan go through lah benda tu. Tapi kalau benda tu berlaku dalam waktu 10 minit 15 minit, itu masih valid lah pada aku, berdasarkan pengalaman dan sebelum-sebelum ni lah kita tengok balik. Nanti kita akan pergi ke contoh-contoh yang mana inside bar zone yang terjadi setiap hari. Yang itulah aku nak fokus tadi lah, kita nak buat post-mortem entry. Mungkin banyak yang kita akan fokuskan kepada inside bar zone tadi. Itu market tu, kita balik pada market tu Ustaz. Market tu tanpa kita menilai ataupun memfokuskan elite wave. Inside bar zone hanya berjaya pada wave yang betul. Inside bar zone akan gagal pada wave yang salah. Sebab nanti perpuasan, kenapa inside bar zone ni berjaya? Kenapa inside bar zone ni dia pecah dah dan kita entry tanpa gagal? Dia gagal sebenarnya dia berada di wave yang salah. Tapi tak apa. Nantilah aku akan ada kita akan nak buat kita ambil satu masa. Aku tak nak panggil apa benda tu. Satu masa, mungkin kita ambil dalam masa sebulan, pergerakan candle tu kita akan buat sebanyak mungkin inside bar yang ada dalam tempoh sebulan tu, tanpa mengambil kira elite wave, dan kita tengok win rate dia berapa. Setakat yang aku buat ni, win rate tanpa mengikut elite wave masih 90% lah. 90% insyaAllah berjaya, hanya 10% yang terpaksa cut loss. Maksudnya dia masih boleh cover lah loss tu lah, sebab 90% kita berjaya. Daripada 10 entry, 9 entry kita berjaya dengan inside bar ni, dan hanya satu saja yang tak berjaya lah. So win rate yang agak tinggi lah, nampak kena tahu lah benda tu. Tapi itulah aku terangkan balik tadi. Sebab apa kena pasti inside bar yang betul lah, yang betul dan valid. Dan yang paling penting aku nak tambah kat sini, valid di time frame berapa. Yang keempat ni paling penting lah. IB valid di TF M3 dan ke atas sahaja. Okey, untuk valid untuk di time frame M3 dan ke atas saja. Untuk M1 dia tak valid sebenarnya. Dia mungkin ada yang boleh, ada yang tak boleh, tapi kebanyakannya memang barai lah. Sebab dia punya noise dia terlampau tinggi. So bila buat box, kadang nak naik atas, kadang dia pecah bawah, kadang naik atas. So kita tak boleh nak letakkan benda tu, ini adalah inside bar zone. So kita switch ke M3. Pengalaman aku dulu banyak aku guna M1 untuk entry. 2 term pertama tu barai lah. Ada jadi, ada tak jadi, ada jadi, ada tak jadi. So aku rehat lama jugalah selepas MC tu, dan aku cuba praktikkan untuk minimum aku nak masuk ke M3. Aku analisis M3 dan aku guna pakai M3 untuk entry. Floating, memang ada floating, tapi alhamdulillah lah lagi berjaya daripada M1 lah. M1 tu memang teruk lah, kecuali hampa ni jenis 24 jam depan laptop, memang nak monitor masuk keluar untuk scalping, tu mungkin boleh lah. Tapi untuk entry ni nak scalping sebenarnya lagi kurang risiko berbanding dengan seminit lah. Okey, itu adalah syarat-syarat dia. Sekarang kita nak tengok adakah inside bar zone tu valid tak valid. Aku dah buat beberapa contoh lah kat sini.
So ni ada mock. Bila ada mock tu, aku terus buat zone, aku tarik ke sebelah kanan kan, sebab kita dah ada mock. Bila mungkin candle tu dah apa, dia turun ke dia naik ke, dia turun kat sini tu dia naik mock, dia naik candle hijau. Lepas tu aku terus buat kat sini pun boleh buat, ni mungkin gagal lah kat sini apa semua kan. So kat sini tunjuk balik, dia ada mock, dan aku terus buat satu box tarik. Mungkin tarik lah ikut apa kan. So candle kedua dah pecah, so dah tak valid sebagai inside bar zone. Sebab kita kata apa, dia kena ada mock dan juga kena mengandung 2 orang anak. So gagal. So bila pin candle kedua, apa tarik lot kedua. Macam ni cara dia. Okey, tarik yang kedua. Dia kena follow candle by candle. So kena perhatikan lah. Sebab tu kita akan tersenyum bila candle kedua, ketiga masih dalam kandungan. Nanti aku tunjuk gambar lah. So kita senyum lah, sebab kita tahu ini dah wujudkan, dah membalikkan inside bar zone, dan aku hanya tunggu bila waktu yang sesuai untuk aku entry. So untuk ni kita jadikan sebagai mock pula. Mock tadi yang tak berjaya, so ini adalah mock. So jadi juga ini candle yang pertama, anak pertama ni dah pecah, so dah tak valid, dan kita gerakkan ke candle ni. So ni jadi mock pula. Adakah valid? Tak valid sebab anak pertama dah pecah. Okey, tak apa. Kita tinggalkan berkenaan dengan ni, maksudnya ni gagal lah, keseluruhannya gagal lah. Tapi aku tadi follow candle by candle kan. So sini sama juga. Adakah ini valid sebagai kita panggil inside bar zone? Dia ada mock dan anak pertama dia pecah atas. Macam case ni tadi juga, mungkin dia naik atas apa semua kan, dan dia pecah atas. Adakah valid? Tak valid. Okay, tak valid lah untuk dijadikan sebagai inside bar zone. So kita tak apa, tak valid tadi kat dia. So kita letakkan sebagai sinilah, kita jadikan yang candle kedua ni sebagai mock dia pula. So ni mock dia. Adakah valid? Tak valid juga, sebab anak pertama dah pecah. Kita pergi ke candle yang ketiga. Adakah valid? Tak valid juga. So sampai dah seterusnya follow candle by candle. Sebab tu kata tadi, bila ada satu mock, ada 2 orang anak, tanpa akan senyum lah. Sebab apa, naluri kita tu, berdasarkan kita punya ilmu yang kita ada, kita kata benda ni nak jadi IB zone. So kita tunggulah. Okey, sebelum aku terlupa, kita hanya tarik kita buat kotak body ke body saja. Biarlah dia ada, walaupun dia ada ekor panjang kan. Kita jangan ambil ekor. Kita akan jangan ambil ekor, kita akan ambil body ke body saja. Okey. Body ke body saja. So sini aku tambahlah kat sini. Mungkin yang keempat kat sini lah. Box body to body. Yang ni aku jadikan yang kelima lah. Okay, so ni syarat dia box body to body lah. Kita buat box body to body. So yang mana tadi, ni tak berjaya, yang ni pun tak berjaya. So kita pergi ke next contoh yang ada ni lah. So ini adalah mock kan. So anak pertama masih dalam kandungan, anak kedua masih dalam kandungan, anak ketiga masih dalam kandungan. So masa anak ketiga ni sebenarnya kita dah boleh, yes, IB zone incoming. Kita kata macam itulah. So kita tunggu je lah. Kita masuk. Okay, valid, dia dah pecah. So dia pecah. Adakah nak try entry? No. Kita akan pergi ke video, sebab aku rasa aku nak buat pengenalan, nak bagi kita faham betul-betul dulu apa itu inside bar zone sekali lagi, dan juga syarat-syarat dia lah, body to body apa semua yang tadi aku last minute aku perasan. Benda tu antara benda yang wajib juga untuk apa tahu. Tapi body ke body untuk kita buat zone, jangan gunakan ekor. Sebab tu bila di M1 nanti kan, sebenarnya di M3 dia body, tapi di M1 dia ekor. So kita benda tu dia bercanggah lah, sebab dia noise terlampau banyak kan di M1, sebab dia pergerakan dia lagi cepat lah. Lagilah umpah kalau guna 2 second, 1 second tu lagilah. Okay, so video ni pun dah 19 minit dah. Aku target dalam 10 minit saja. Apa lagi tak yang tak faham sebelum kita pergi ke next video nanti lah? Aku cuba pergi secepat mungkin lah.
kat mana yang kita nak cover lagi berkenaan dengan insect boa zone ni. Macam tadi, sebab dia akan berkaitan dengan trend juga. Sebab kalau perasan dalam video tok-tok aku tu, macam mana kita nak entry insect boa ni, dia berkaitan dengan trend sebelum dan trend sekarang apa yang sedang buat. Tu tanpa mengambil kira elite wave lah. Kalau ada elite wave lagi padu lah. Sebab kita tahu trend tu turun, contoh dia turun, tanpa dia pecah, buy, tiba-tiba dia sambung turun. Itu something wrong. Sebab tu kata nanti kita akan go step by step. Aku akan ada plan juga untuk ajak elite wave yang basic saja lah. Sebab kalau lagi, dia sebenarnya elite wave ni sangat-sangat susah nak belajar. Aku pun masih belajar sebenarnya. Dan satu elite wave ni kalau tak pasti, contoh dalam keadaan tu apa price buat, aku tak pasti dan aku takkan entry. Kecuali aku pasti, okay, ini dah start wave 2, ini dah start wave 3, aku akan entry, aku buat full margin lah. Contoh dalam forex full margin lah. Kat sini kita mungkin 2 lot, 3 lot, 4 lot, aku boleh pasti untuk aku masuk lah. Okay, itu sahajalah untuk berkenaan dengan insect boa zone ni lah. Okay, so itu saja untuk post kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih yang support aku. Dan kepada yang belum subscribe channel ni, boleh terus tekan button subscribe di bawah. So guys, akhir kalam, I have spoken. Bye. Assalamualaikum.